Kemudian kita ada Bewah Cave. Naik gua. Naik atas gua, atas tu ada museum dan ada sejarah-sejarah lah. Stalagmite, labah-labah besar. Banyak benda. Kemudian Ada yang masuk gua dia makan kelawar tak? Ada yang masuk gua makan kelawar tak? ada. Saya dulu pun makan kelawar juga. Tak. Beberapa kali lah. Okey tak okey? Okey, itu dulu. Sebelum berlaku benda-benda insiden ni lah. Tapi kelawar yang saya makan tu semua kelawar yang baik lah. Dia tak ada virus tak ada. Jadi kita pergi gua dan kita pergi Taman Loket, Taman Herba, Waterfall, Sauk Waterfall, ada banyak. Yang paling senang sekali dia buka internet, type Tasik Kenyir, dekat situ akan keluar semua maklumat. Aktiviti semua ada. Tapi hari ni kita nak bagi tahu orang. Sebenarnya orang ni malas baca. Sebab tu kita kena buat video untuk bagi tahu. Kita bagi tahu dia. Kita tolong bagi tahu supaya dia tak payah baca lagi dah. Supaya dia tak payah baca. Mana tadi suruh baca tadi salah. Ramai orang buta huruf. Okey, jadi saya bagi tahu baliklah. Kita aktiviti kita dekat sini ada banyak. Kita mandi sungai, buat dia mandi sungai juga. Tadi saya mandi sungai, mandi tasik. Pergi kan? Pergi Sungai Cacing pergi. Pergi. Bukan Sungai Cacing. Ulu Sungai. Yes. Pergi. Air dia jernih, air sungai tu jernih, so kita boleh nampak ikan lah. Ada ambil video? Video tak ambil. Gambar ada ambil lah. Okey, ada gambar. Nanti kita selain pada video nanti tengok juga dekat Lubuk.net. Kita letak gambar-gambar dan video-video. Yang punya YouTube channel apa? Esplantis Channel. Bagi tulisan kat bawah. Dekat bawah ni ada keluar Esplantis Channel. Tapi macam mana nak edit tulisan tu? Aku pun tak tahu. Jadi kita tanya member lah. Kau tanya member kau. Kita boleh tanya member lah. Ya, kita tanya member. Okey. Ataupun kalau tak, buat sendirilah. Masing-masing tulis je dekat skrin dia orang tu. Pakai outline. Kita tulis pakai outline. Esplantis Channel. Okay. Nanti kita akan Kita akan tulis lah. Kita akan beli pen. Sampai je dekat JT kita akan beli pen. Kita akan letak kat monitor dia tu. Okey. Nanti buka dekat sana ada juga banyak video-video lain. Tasik Kenyir, nature dan aktiviti kita lah. Okey, Kenyir dah habis cerita tadi kan? Kenyir dah ada lagi. Ada lagi. Kau nak tanya apa? Kau dia banyak tanya lah. Tanya gajah, pasal gajah. Okey, selalunya orang yang pergi Tasik Kenyir ni kadang-kadang dia akan nampak gajah, kadang-kadang tak nampak gajah. Adakah gajah ni dia kau tim dengan Tokyo Boat? Okey. Berkenaan gajah Gajah ni dia macam ni. Gajah ni dia makan dia ada rutin dia. Dia satu kawasan dia akan makan selama sebulan, dia akan berpusing. Sebab tu bila atas bukit. Bukan pulau. Bukit ni Banjaran ni. Jadi kalau kita pergi ke Banjaran, kita akan jumpa lorong gajah orang panggil. Lorong gajah orang cakap tu. Atas gabung bukit lalu ada kawasan laluan denai, tempat dia jalan. Dia akan pusing, kadang-kadang sampai Thailand dia pergi. Sampai Thailand. Rabung bukit ni. Dia jalan. Iya, ini bukan gurau, ni serius. Aku cakap serius ni, ini maklumat betul. Dalam pulau ni dia boleh pergi sampai Thailand. Yes. Dia akan panjat Banjaran, dia boleh berenang, dia pergi lalu hutan tu. Dia pusing gajah ni. Jadi dekat Kenyir ni pun sama juga, dia akan berpusing satu round. Dia akan makan kat sini habis macam kita makan gebong lah. Kita lah dia makan gebong. Dia makan gebong anak buluh tu. Dia makan habis. Kemudian dia penjalan ke depan, makan depan. Makan yang belah depan tu, yang belakang ni baru nak tumbuh. Dia habis satu round tu, dia sampai balik, gebong yang dah habis tu dah tumbuh, dah besar. Dah boleh makan balik. Dia pusing balik lah. Circle dia. So bila kita pelancong datang, biasa ni time musim panas. Dia banyak main kat tebing-tebing sebab dia nak mandi sungai. Dia berkumpul kat atas tebing. Kemudian makanan dia banyak dekat situ. Time tu kita boleh tengok gajah. Tapi kalau time musim macam monsun, hujan banyak ni, kurang sikit. Berapa ekor gajah Jang kita boleh nampak selalunya? Berapa ekor? Kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang dia sikit. Bila banyak tu kadang yang 30 ekor, 25 ekor, 20 ekor dalam satu kumpulan. Banyak juga. Ramai. Macam kebau, penuh. Kemudian ada time-time dia lah disiko je. Dia ni gajah yang bermasalah lah. Jangan dekat. Ada family problem mungkin. Dia ada family problem. Gajah ni dia agak psycho sikit sebab dia solo. Memang betul. Emosi dia tak terkawal. Kadang-kadang kita cakap Assalamualaikum, dia kejar kita. Dia memang jenis orang kata macam babi lah, babi tunggal. Seekor kan garang. Dia gila sikit, dia biul sikit. Jadi semua
binatang ni kalau kita nampak dia solo seekor diri Dia masalah. bermasalah, jangan kacau. Oh, macam harimau pun seekor diri dia bermasalah. Harimau lain. Harimau. Harimau dia memang seko. Oh, dia memang tak hidup kumpulan kan harimau. Dia memang kumpul, dia jaga teritori dia. Kalau kita jumpa harimau tu berkumpulan, maksud dia kita nak mati lah. Tak, itu sirkus. Itu itu sirkus. Kalau ni dalam kanan tu ramai banyak kan? Itu sirkus. Oh, itu sirkus. Okey. Tama-tama kalau ada gelung api tu. Maknanya itu sirkus tu. Tapi sirkus tak ada kat sini lah. Sini tak ada, sini tak ada. So alhamdulillah selama kita 3 hari kat sini kita boleh tengok orang kata apa, flora dan fauna. Kita boleh tengok jenih air yang jernih, kita boleh tengok hutan-hutan yang hijau. Selesa, memang tenang sini kat sini kan. Betul. Dekat sini kita banyak apa nama spesies tumbuh-tumbuhan, orchid, pokok-pokok hutan banyak. Banyak sangat sehingga kita tak tahu. Sampai kita tak tahu. Kalau kita bagi nama, kita lah yang hebat nanti masuk dalam buku sejarah, akan masuk dalam. Betul. Ada, kalau kita buka dekat internet, kita type DOME, DOME. Tu member saya tu. Oh. Dia kerja dia mencari orchid dan dia buat nursery. Ada beberapa orchid yang dia jumpa memang tak ada nama lagi. DOME ni. Malah ada orchid tu dia letak nama dia. Dia letak nama DOME. Nama DOME ni. Tapi kalau memanglah siapa nak teroka hutan-hutan macam ni kan. Sebab dia memang tengah-tengah sangat luas dan sangat banyak flora dan fauna dia. Betul. So kita boleh tanya lagi ke apa? Boleh tanya lagi ke apa? Boleh. Tanya sampai habis bateri. Kita akan buat video ni sampai habis bateri. So kita nak tanya, okey, tadi costing dia tadi dah bagi tahu dah, costing berapa houseboat ni untuk satu family. Satu 20 orang ke 30 orang ni, costing dia berapa? Okey, cost dia sekali dengan makan lah, semua lah. All in lah. Kita ambil package, whole package dalam 350 ke 480. 3 hari 2 malam, satu kepala. Okey, minimum 18 orang. Minimum 18 orang, satu kepala 380. Yep. Maksimum kita boleh bawa sehingga 300 orang. Oh yo. Sebab houseboat kat sini banyak. Ada 60 houseboat. Ada 60 houseboat. Yang masa saya main 11 tahun dulu, ada satu je houseboat. Ya. Taklah satu, banyak jugalah masa tu kan. Tapi tak sampai. Sebelum ni tak ada houseboat. Sebelum ni tak ada. Tak ada. Tasik ni pun tak ada sebelum ni. Sebelum ni sungai. Dia empang jadi dam, kemudian baru ada houseboat. Okey. Jadi Ujang adalah salah seorang duta dekat Tasik Kenyir ni yang menarik ramai pelancong. Itu dulu. Tapi sekarang tak lagi. Sekarang tak lagi, tapi bagi kita dia adalah duta untuk kita. Boleh. Saya boleh. Kalau macam tu saya terima lah. Nanti kita akan buat ni lah, apa penyerahan hamper semua sebagai duta. Ada gaji ke? Ada, itu half. Okey, saya terima dengan rasminya. Anugerah. Tapi berkaitan gajah tadi. Gajah best tu, gajah kan. Tapi kita tak nampak gajah hari ni. Okey. Gajah ni aku kena jawab macam tadi balik lah. Tadi aku dah terang lah. Boleh ke aku jawab benda yang sama 2 kali? Okey. Untuk kita pergi. Tak macam ni. Untuk mendapat jawapan sila rewind ke minit 28. Sebab itu jawapan yang sama. Okey. Saya ulang jawapan. Saya ulang soalan dia tadi. Saya soalan gajah. Okey, kita haramkan perkataan gajah lepas ni. Okey. Binatang lain pula. Adakah kita boleh merasa ikan sungai dekat sini? Ikan tasik yang orang kata apa, macam ikan patin, baung, ikan lampam yang sedap, ikan tapi yang sebarau dan kelah Raja Tasik tu. Adakah setiap pelancong yang naik houseboat ni dia boleh merasa ikan-ikan ni? Okey, boleh dengan 2 cara. Yang pertama, dia kena ada duit lah. Mana datang ni buat duit lah. Sebab ikan ni harga dia sangat mahal. Jadi yang pertama, pelaburan dia pada pancing sawit, sewa, ambil trip dan kita bawa dia pergi memancing kelah di sungai yang memang ada kelah, lubuk dia. Jadi soal dapat tak dapat tu atas rezeki dia lah. Kadang-kadang dia boleh dapat, kadang dia tak dapat. Tapi lampam confirm dapat lampam. InsyaAllah. Lampam banyak, bawa pellet lampam sana dapat. Nanti kita akan upload juga lampam yang kita dapat. Ya. Macam mana rupa dia. Kemudian kalau dia nak juga makan kelah tapi dia tak dapat pancing, balik nanti luar daripada Taman Negara ni, dekat bawah tu ada kedai, di Basung apa semua, ada kedai yang menjual ikan kelah. Dia masak ikan kelah tu dijual.
dengan harga mungkin dalam RM40 ke RM50 seketul. Jadi kalau dia ada duit dia boleh makan kelah lah, tak ada masalah. Oh, dia ini berkaitan dengan duit lah. Kalau macam bawa ngam-ngam tu tak boleh lah, Dia kan? boleh, dia kena pancing. Dia mungkin boleh pau member-member lah kalau macam tu. Dia berkongsi lah. Kongsi bukan pau sangat lah, kongsi lah. So berapa jam lagi ni kita nak sampai ni? Sejauh tinggal lagi lebih kurang 2 jam 12 minit. Oh, dia 2 jam 12 minit. 2 jam 12 minit. Oh, dia boleh tengok pulau je dia boleh tahu. Okey, berapa jauh lagi? Pulau. Tengok adik ni. Hai. Assalamualaikum. Pulau bebas cukai. Jang, okey, Tasik Kenyir. Kita berbalik sekali lagi pada Tasik Kenyir. Tasik Kenyir ni kalau kita tak mau naik houseboat. Dia ada ke chalet yang dalam Tasik Kenyir ni yang dia hantar pelancong-pelancong dengan speedboat ke chalet tu. Okey. Untuk yang nak explore Tasik Kenyir tapi dia malah nak sewa houseboat. Kita ada perkhidmatan bot laju. Ada perkhidmatan bot laju dekat jeti. Pergi dekat jeti sana ada pondok-pondok tu. Ada 4 pondok rasanya. Pergi kat sana sewa bot laju, bagi tahu dia nak pergi mana. Nak pergi air terjun Sauk ke, nak pergi Lasir ke, Taman Orchid, Centauri Kelah. Dia boleh bayar masa tu dan dia boleh terus bawa pergi. Macam tu. Tapi tak boleh masuk Taman Negara lah sebab Taman Negara ni kena booking, dia kena buat permit dulu. Dia ambil, jadi dia pergi tu. Lasir tu tak boleh buat dah. Lasir tak boleh. Dia boleh buat tapi dia tak dapat masuk lah. Sebab dia ada proses dia. Hantar IC number apa semua, tulis nama baru dia keluarkan permit tu. Jadi kalau katakan hari ni dia datang sewa bot, dia pergi jalan dekat tempat-tempat menarik. Lepas tu dia nak pergi Taman Negara. Dia kena pergi buat permit dulu. Dapat permit baru boleh masuk. Macam tu. Okay, Ujang, dia memang berkaitan dengan houseboat tadi. Dia memang satu kepala memang jatuh ke dalam 380-an. 380 kalau dia ke 480. Ke 480. Kalau dia lagi ramai, lagi murah ke macam mana? Kalau lagi ramai, selalunya lagi mahal. Sebab kita susah nak jaga ramai. Kita nak bayar lagi orang yang jaga pula. Betul. Dia nak nanti kalau ramai dia guna life jacket ramai, dia jatuh sungai ramai. Dia menyusahkan kita. Kalau ramai lagi menyusahkan kita. Lalunya kalau ramai sangat lalunya saya tak ambil, saya tak berani. Saya tak berani. Saya boleh ambil mungkin dalam paling ramai pun 20 80 boleh lah. 80 boleh lah. Kalau ramai sangat tak boleh lah. Ramai 82 tak boleh. 80 saja. Walaupun 2 orang lebih pun tak boleh. Tak boleh. 82 ni dia dah menyusahkan dah. Okey. Ada tak pernah kejadian macam houseboat ni dia jalan-jalan, lepas tu dia sampai ke Batu Feringgi? Saya rasa 2 kali. Dalam sejarah. Sejak mula ditubuhkan 2 kali berlaku. 2 kali berlaku. Dia sampai Batu Feringgi. Lepas tu dia kena balik reverse balik lah. Dia kena reverse balik. Lalu sampai Batu Bos. Sampai Batu Bos kita naik bas. Houseboat tu kita tengok kat sana, ada lagi kat sana. Sampai Batu Bos. Kita tinggal houseboat tu. Tak boleh bawa. Alhamdulillah. So actually kita memang happy. Siapa yang tak kenal ni adalah legend kartunis Ujang. Beliau adalah seorang yang popular zaman kita kanak-kanak dulu. Dia sebenarnya silap. Saya sebenarnya adalah manusia biasa. Yang sama-sama macam, kau ingat kita lepak pukul 3 itu hari. Lepas tu kau mengantuk, ingat? Aku pun mengantuk juga. Ingatkan kartunis memang tak mengantuk. Tak, sama. Kau mengantuk. Lepas tu masa malam sebelum tu yang kau makan kambing, ingat? Aku pun makan kambing. Sama. Manusia biasa. Sama. Kau cuba tengok apa beza dia. Aku pergi mancing banyak, engkau duduk kat bot. Itu je sikit beza dia. Sebab saya kena jaga anak-anak. Tapi aku tak dapat ikan, kau dapat ikan kat sini. Mana dia nampak kau lebih pula. Nampak sebenarnya. Itu sebenarnya kita kena tengok tu dengan perhalusi lah. Saya harap semua masyarakat perhalusi lah benda tu. Okey Ujang, aku nak tanya apa tadi? Aku dah lupa aku nak tanya apa. 3 hari 2 malam. Okey, kita 3 hari 2 malam kat sini kan? Mana dia malam kita kena tidur lah kan? 3 hari 2 malam. Kalau malam pertama dia tidur, malam kedua dia tak boleh tidur.
dia akan kira 3 hari 2 malam juga ke macam mana? Okey, kalau dia kita tengok majoriti. Kalau kata orang 15 orang. 15 orang tak tidur tu, baru kita kira tak. Arifan balik lah. Baru ada refund. Tapi kalau katakan 2 orang, 3 orang tidur, dia tak kira lah. Dia majoriti. Macam pilihan raya. Mana yang undi paling banyak, dia menang. Macam tu. Mana yang tidur, yang tak tidur tu mesti lebih daripada yang tidur. Okey. Macam kata dia datang 40 orang, tak tidur 28. Kan? Jadi yang tidur sikit. Jadi yang kita kira, kita boleh kira tu. Consider. Okey Ujang, contoh kan. Kalau kita, ini antara soalan-soalan terakhir lah. Ini antara soalan-soalan terakhir kan. Contohnya kalau kita nak main sini, kita nak main untuk buat camp motivasi kan. Camp motivasi. Contoh, dia sampai-sampai dekat Taman Negara, kita naik boat. Dia nak main buat camp motivasi, motivator tak ada. Okey. So, macam mana? Siapa yang akan jadi motivator? Jadi sebenarnya Tasik Kenyir ni, kalau kita tengok buka YouTube, kita akan tengok Jungle Hill People. Jungle Hill People. Maknanya dia masuk dia dalam ni, dalam pelayaran ni, dia sendiri hutan ni akan mengubati dia perasaan dia. Hutan ni akan yang motivate dia. Yang motivate dia. Dia tengok pokok ni membesar, ramai banyak, dia tengok tak ada pokok yang sedih. Misalnya. Kan? Semua hijau dah happy. Jadi pokok tu happy. Dia nampak happy ya. Dia sebagai pokok, dia betul-betul mempokokkan diri dia. Nampak? Position dia betul lah. Betul. Position dia. Jadi dia sebagai manusia, dia sebagai jadi betul-betul jadi manusia. Position dia. Dia tak jadi kambing, dia tak jadi lembu, tak jadi badak, tak ada. Jadi bila dia masuk dalam ni, dia tengok automatik dia akan motivate diri dia sendiri. Dia akan motivate. Walaupun motivator kita tak bawa. Walaupun motivator tak bawa, dia sendiri akan motivate diri dia bila dia connect dengan alam ni. Itu yang Contoh, dia pergi air terjun. Dia tengok sungai, ada batu-batu. Macam itu hari kita buat dam. Air lalu, panggil budak-budak ni semua, kita buat empangan. Buat empangan. Susun-susun batu banyak-banyak. Memang air tu tak boleh lalu situ, dia lalu kat sebelah. Walaupun air tu, sebab sungai tu besar, kita empang. Tempat empang yang kita buat tu, air tu. Bila air lalu kat sebelah tu, dia motivate juga lah. Dia motivate. Nampak tak? Mana tak ada benda halang. Dia tutup sini, dia lalu sini. Tutup sini, dia lalu sini. Macam air tu. Dia orang fikirlah, okey benda ni dia motivate aku untuk berusaha. Jalan lain pula. Nature ni lah yang mengajar dia, motivate dia, bagi dia semangat. Kalau bayar motivator macam Brian Tracy ke, macam motivator US tu mahal lah kan. Mahal. Dia kalau kita bawa satu motivator bercakap, maknanya motivator ni akan bagi kita ilmu dia. Motivator ni belajar apa dia belajar, pengalaman dia, nanti dia bagi kita benda yang sama itu. Tapi kalau dia sendiri pergi, dia sendiri tengok, dia dapat motivator dia banyak. Pokok, burung, elang, biawak apa. Jadi bila dia keluar daripada Tasik Kenyir, dia mungkin akan jadi motivator juga. Kalau dia keluar daripada Tasik Kenyir, mungkin orang yang tadi akan jadi motivator. Dia akan jadi motivator pula. Sebab dekat sini kita biawak-biawak semua kita latih jadi motivator. Dia ada bayaran lah, ada bayaran. Tak ada. Tapi kebanyakan biawak dekat sini dia dah tahu macam mana nak makan, macam lampam, semua. Bila houseboat sampai binatang-binatang semua datang dekat dengan bot. Welcome lah. Macam semalam kita tengok ada buruan tu kan. Walaupun datang. kita halau dia tak lari. Biawak ada 3 ekor, 4 ekor datang. Ingat tak? Burung-burung, kakatu, banyak semua datang. Nampak? Dia suka lampu. Lampam suka makanan, dia tahu bot ni orang buang makanan, dia datang. Semua usul, tak ada buat permohonan application minta kerja semua, tak ada. Tak ada. Ikhlas betul. Ikhlas, ya. Jadi macam itulah konsep yang kita apply kat sini. So far kita pun dah faham lah konsep Tasik Kenyir ni macam mana, berapa orang boleh datang, yang siapa yang tak boleh datang. Orang yang tak boleh datang, siapa yang tak boleh datang ke Tasik Kenyir? Kebanyakan yang tak boleh datang ni orang-orang yang tak boleh datang lah. Sebab kalau dia tak boleh datang, dia nak datang, memang dia tak boleh datang. Nampak? Melainkan orang yang dia tak nak datang tapi dia boleh datang. Dia tak boleh datang tapi dia boleh datang. Orang-orang macam ni yang boleh datang. Adakah sesuatu yang mendatangi dia bila dia datang ke Tasik Kenyir? Ya.
Dia ambil contoh dalam ramai-ramai ni. Ha? Ada member seorang dia suruh saya beli minyak. Okay. Dia dah bayar duit dah. Ha. Dia nak datang, tapi dia tak boleh datang. Sebab bini dia tak sihat. Nampak? Lepas tu kawan dia telefon kawan dia seorang ganti tempat dia. Kawan dia tak boleh datang. Ha. Tapi dia nak datang minggunya. Dia datang. Dia lah datang. Okay. Masalah dia Saya bawa dia. salah dia minyak tadi lah. Minyak tadi salah dia. Ya. Dia dah beli minyak. Okey. Ada satu houseboat yang lalu dekat kita. Kita tengok. Ini yang sebut ni boleh datang ni. Semua boleh datang ni. Ya. Okey. Tengok nampak. Nampak. Jadi kalau kita perhati houseboat ni boat ni daripada jeti. Dia akan berjalan sejauh 4 jam lebih ke Taman Negara. Okay. Jadi kalau kita perhati nampak dia yang depan-depan semua yang duduk kat tingkat atas tu, tu semua peserta yang boleh datang tu. Ini contoh-contoh peserta yang boleh datang ke Tasik Kenyir. Tengok. Mana yang tak boleh datang tu, semua tinggal kat rumah sekarang. Tak ada dalam bot ni. Okey. Jelas penerangan saya tu? Jelas. Panjang lebar. Okey. Okey. Sekian tadi jelas penerangan daripada saudara Ujang. Ya. Saudara Ujang Ada yang apa-apa lagi kemusykilan yang boleh saya terangkan? kalau ada kemusykilan kita akan buat video terus. Kita tak akan membiarkan kemusykilan tu menghantui lah. menghantui kita. Mungkin kita kalau kita muskil, kita balik ke kita muskil, kita kena datang pula. Okey, baik. Masalah kalau terjadi macam tu, kalau tak boleh diizinkan datang, macam mana nak datang? Tak boleh datang lah. Tak boleh datang juga. Tak boleh. So kita Maknanya kita kena habiskan video tu bila ada macam tadilah yang kau cakap tadi. Aku setuju. Jadi yang ni kita tutup dululah. Yang ni kita tutup dulu. Nanti kita akan buat video tak sah yang sebenarnya kalau kita tak tengok Ujang melukis di atas kapal. Ibarat kalau kita sampai ke jeti, kita tak tengok Ujang melukis atas bot, mungkin kita sampai dekat Kuala Berang pun kita kena patah balik. Kena patah balik. Tak lengkap. Tak lengkap. Sebab package tu sebenarnya RM20 ya kita bayar houseboat. Yang 380 kita bayar untuk dia lukis. Sekali dengan melukis. Sekali dengan melukis. Ya. Jadi sekarang tutuplah. Tutup. Bukan tadi kata tutup, lepas tu kita dah sambung. Okey. Tapi kau sekarang kau cakap nak tutup supaya sekarang ada baru tanya balik. Sekarang ni kita dah cerita tapi kau tak tutup. Mungkin datang tadi tu lah yang okey. saya. Jadi sekarang ni kita tutup video ni, kita akan sambung apabila ada kemusykilan yang baru, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.